Mengikut perkiraan Kenny ya, sebagai seorang pemain yang masih lagi aktif bermain, dekat mana key areas yang kita kalah ketika lawan Indonesia di perlawanan terakhir peringkat kumpulan tu? Dari perspektif posisi ke apa? Key areas di mana tempat yang paling penting battle kita kalah dalam perlawanan tersebut. Daripada awal perlawanan first game kita dah tahu kita kekurangan dalam defensive midfield. So kita we don't have a pure defensive midfield dan ada 2-3 pemain yang dimainkan dalam posisi yang lain-lain yang diorang kesian kepada pemain tu lah. So as a pemain bila kita diberikan mana-mana position kita memang kita nak mainnya. Jarang ada pemain yang cakap tidak. So bila datang kepada level antarabangsa dia punya intensity lagi tinggi, dia punya kemauan dia lagi tinggi. So ada yang tidak boleh buat yang terbaik dalam position baru yang dia main. Aku sebenarnya nak tanya Kenny juga pasal intensity tu. Sebab one of the things yang aku rasa kita banyak berborak is, for example lah, sangat hangat diperkatakan social media is peranan Junior Elstal. Ramai melihat Junior Elstal and berkata bahawa kenapa beliau main di international squad. Dari segi effort kita tidak boleh tolak. Junior Elstal akan sentiasa 110% on the pitch. Tapi kadang-kadang seolah-olah ada limitasi tentang apa yang dia boleh tawarkan atau buat di atas padang. Dan ramai yang akan cakap, kenapa dia dekat Thailand dia boleh, dekat Liga Thailand dia okey, kenapa national team dia lain? Tapi realitinya macam Kenny cakap, international football adalah a whole different platform. So Kenny boleh explain sikit the major differences yang ada international football dengan local league ni, macam mana korang sendiri rasa perbezaan tu di atas padang bila main international football? International football is dia lagi laju, dia lagi demanding kepada dia punya time untuk buat decision dia sangat suntuk. So kita kena buat keputusan in a split second, kita kena buat turning and everything. Bila kita main dalam liga kita nak bukan nak cakap liga kita tak laju ke apa. Liga kita one of the best leagues, tapi bila kita main dalam liga, kita tengok player tu selalu. So kita tahu dia akan buat apa, kita boleh predict lah something out of it. Kita boleh dah tahu apa dia nak buat, dia punya style of play dia macam mana. So when we go to international, benda dia berbeza. The opponent tak tahu kita ni siapa. So dia akan bagi 100%, dia tak tahu kita apa. So dia akan datang, dia akan harass kita semua kan. So decision making, the time that we has is very slow and then very little. And then kita punya, dia punya transaction of attacking and defending is very fast. So kita akan pergi, kita akan attack. Kalau kita hilang bola dalam macam liga kita adalah masa sikit kita boleh cover kan. Tapi dalam international dia akan very fast dia punya counter attack. Kita boleh tengok game semalam juga macam mana Indonesia buat counter attacks selepas dia orang menang bola daripada tengah, dia orang terus bagi. So kita miss some players in defensive role yang boleh support defense line. So bila tak ada satu defensive midfield yang boleh baca pergerakan itu dan support defending, so kita kekurangan orang kat bawah lah. And that's a very interesting thing tau Faiz. Aku rasa dalam konsep bola sepak lama kan, kalau lama kita ingat dulu, zaman dulu peranan seorang midfield tu sangat generik. Kau maybe ada, zaman dulu kan dia orang pakai perkataan holding midfielder, sitting midfielder, di mana formasi pun kalau zaman dulu 4-4-2 akan ada 2 midfielders, and peranan dia orang is kena jadi multifaceted, buat banyak benda, right? Tapi dalam bola sepak moden, peranan setiap pemain tu sudah menjadi lebih spesifik. And kadang-kadang sekarang ni pun kita describe positions bukan by nama but by nombor. Boleh main nombor 6, boleh main nombor 8, nombor 10, nombor 4 kan. And dalam dunia bola sepak di mana peranan itu sudah menjadi lebih spesifik, tak ke kau rasa macam kita ibarat menjerat diri sendiri apabila kita tiba di bumi Singapura tanpa seorang defensive midfielder seperti yang dikatakan oleh Kenny? Semua top teams masuk ke kejuaraan, apa-apa kejuaraan pun, regional ataupun kejuaraan peringkat benua, kejuaraan peringkat antarabangsa, semuanya akan first ambil dulu pemain yang seperti yang Kenny cakap tadi, pemain yang specialist dalam posisi masing-masing. Kita tengok Luis Enrique masa Spanyol ke semifinal dengan skuad yang sangat muda pun bawa tak cukup orang juga, Kish. Bawa berapa puluh orang je, walaupun boleh bawa lebih kan. Dia bawa berapa, tapi dia tahu player ni dia akan gunakan spesifik untuk posisi ni dan untuk masa-masa ini. Kan? Macam defensive midfielder pun ada beberapa jenis defensive midfielder, ada yang untuk break up play sahaja, ada yang untuk jadi deep lying midfielder, ada yang boleh mengatur serangan daripada bawah. Itu kan banyak role dia kan. Even Singapura pun satu pasukan saja ada three different types of defensive midfielder. Yeah. Ada Syadan Sulaiman which is a different type, Haris Harun different type,
And then on top of that, Safwan ada kebolehan bermain di defensive midfield juga. Ada variasi. Ada lagi satu Anu tu yang Anu, Mandan ya. juga, Anu Mandan Mandan, Kedah ya. juga. Kenny, just explain to us sikit just how important peranan seorang defensive midfield ni dah jadi dalam konteks bola sepak moden. Bagi saya defensive midfield is satu-satunya position yang sangat penting lah. So sebab defensive midfield tu dia kat tengah-tengah tau. So dia boleh tengok yang apa yang kat depan, dia boleh stop apa yang kat belakang. Kalau kita main sebagai seorang defend, kita boleh buat apa yang kita boleh stop apa yang kat depan, tapi yang kat belakang kita dah tak boleh buat apa sebab too near to the goal post. So as a striker, kalau dia kat depan sana tu, kat bawah sangat tu dia tak boleh buat apa. So defensive midfield dia boleh buat dua-dua kerja. So dia boleh stop daripada orang datang attack, dia boleh start satu pergerakan untuk pergi ke depan. And ramai yang merasakan defensive midfielder ni impact dia lebih tertumpu kepada bahagian tengah. Tetapi aku tertarik dengan coach Shazwan Wong semalam dekat Twitter, dia cakap sebenarnya kita banyak melihat tim Malaysia expose dekat bahagian flanks. Dan sebenarnya macam Syami dengan Rizal tu expose tu juga, situasi itu juga hadirnya daripada tidak ada seorang defensive midfielder untuk kawal dia orang. Boleh kan ni explain benda tu sikit? Bagi saya, so macam kita cakap, defensive midfield tu is the center point. So bila kita tak ada satu center point, so kita punya game akan berterabur. So bila kita ada center point tu, so okay, let's say we are defensive midfield, so kita punya left wing ada kat sini, left back ada, so dia punya gap dia akan ukur daripada defensive midfield. So dia akan set dia punya alignment, okay, so Kenny is here, okay, let's say saya main, okay, Kenny is here, so saya kena ada kat sini, saya tak boleh deep sangat daripada dia, saya kena tak boleh atas sangat daripada dia. So defensive midfield ni adalah satu-satunya center point. So bila tak ada center point, itu yang jadi macam ada kekurangan, ada lubang kat sana sini kan, sebab Kucak-kacir. so players tak tahu nak adjustkan mana nak positionkan diri sebab kita tak ada center point tu. So bila ada pemain yang tidak tahu cara nak main kat defensive midfield tu, so bila dia ada kat tempat yang tidak sepatutnya dia berada, so automatically team akan Garis berterabur lah. pengukur Faiz sebab kata Kenny. Posisi defensive midfield juga Kenny sangat sinonim dengan disiplin. Kebanyakan defensive midfielder kita tengok antara pemain paling berdisiplin atas padang, kerana untuk mengekalkan diri dalam posisi tersebut tidak terlalu gairah untuk menyerang dan tidak terlalu defensif ketika bertahan, itu kan memerlukan positional discipline kan. Macam mana Kenny lihat perkara tu dan ketiadaan perkara tersebut dalam skuad Malaysia semalam? So nak hold satu player dalam satu position tu benda yang paling susah. So awal time saya start main pun saya suka lari ke sini ke sana, saya akan pergi ke flank, saya akan pergi ke right back, left back, semua saya akan pergi. So saya diajar untuk stay. Defensive midfield kerja dia stay je ke sana, menang bola bagi. Menang bola bagi. So we are the collectors. Kita win the ball, we do all the dirty works, kita buat semua jahat yang kita boleh buat. Ambil bola bagi kepada playmaker or my striker or my flank. So, kita bagi bola tu, kita nak distribute kat mana. So benda tu, watak tu sangat penting sebab kita kena main dua role. Satu adalah dirty role yang ramai tak akan appreciate dalam bola sepak zaman sekarang. Sekarang punya zaman semua nak tengok score goal je. Orang tak junjung siapa yang buat kerja-kerja kotor ni, semua dia tak akan nampak because this all like something like behind the scene. So bila kita menang bola tu kita nak bagi. So hari tu kalau kita tengok dalam tim Malaysia kita kekurangan. So kita ada Bud, tapi berapa banyak kerja je Bud boleh buat. And all the games are very near. And Bud pun bukan seorang pure natural defensive and then player. dia punya karakter dia bukan jenis yang keras, dia bukan jenis, tapi dia try nak buat something kepada team sebab dia dah tahu ada kekosongan ke sana. So datang balik kepada apa yang cakap, kita tak ada specialization in each position. So bila kita datang menolong dalam position lain, kita boleh bagi yang terbaik daripada kita tapi bukannya daripada position tu.